Baik, jadi dalam pada hari ini saya akan bentangkan secara terperinci berkenaan dengan rukun pusaka. Rukun pusaka ada 3 je, jadi kita akan tengoklah rukun pusaka step one by one, satu persatu insya-Allah. Yang pertama ialah si mati. Okay, rukun pusaka 3, si mati, waris dan harta peninggalan. Harta benda lah. Yang pertama si mati. Si mati, yakni adanya kematian sebenar ataupun dihukum mafqud. Orang yang memiliki harta tu. Okey, mati ada 2 jenis. Satu mati hakiki, satu mati hukmi. Mati hakiki ni di mana mati yang kita tahu. Mati yang sebenar, yang disaksikan kematian dia. Kita nampak jenazah dia. Kita nampak dia dikafankan, disemayangkan dan dikebumikan. Itu mati. Ataupun mati hakiki ni mati yang dapat dibuktikan dengan surat akuan mati. Kan doktor tentukan kawan ni dah mati dan dia keluar surat, surat mati. Ataupun ada permit pengebumian. Okay, yang permit tu dapat ketika kita nak kebumikan seseorang. Ataupun kalau dalam istilah sekarang ni yang paling mudah ialah surat mati lah. Surat mati tu yang membuktikan bahawa seseorang itu mati. Dan surat mati ni lah yang akan digunakan ketika kita nak mohon, nak buka kes pusaka ni di pejabat pusaka kecil. Surat mati ni diperlukan untuk membuktikan bahawa seorang itu mati. Pernah dalam 2-3 tahun lepas saya selesaikan satu kes yang berkaitan dengan harta pusaka ibu mertua saya. Okay. Jadi bila pergi nak buka kes, dia tanya, ahli waris kan dia tanya, waris siapa yang hidup? Kita beritahulah satu ada opah lagi, ada adik-adik, ada ayah. Yang lain tak ada lah. Dia tanya, ayah opah hidup lagi tak? Ayah kepada opah tu. Maksudnya, opah tu pun dah dekat 70. Ayah dah memang tak ada lah kan? Ayah dia memang tak ada dah lah. Dah mati dah. Kemudian dia minta bukti. Betul ke ayah opah ni dah tak ada? Kalau ayah opah tu hidup mungkin umur dah 100 tahun kot. Dia minta bukti. Jadi macam mana kita nak cari bukti? Kita orang dulu kan tak ada surat mati, tak ada. Orang dulu ni surat mati tak ada. So macam mana nak buat? Saya tanya pegawai tu, kalau surat mati tak ada nak buat macam mana? Dia kata kena paling kurang ada gambar kubur, gambar batu nisan dengan nama orang tu. Jadi saya pun pergi ke kubur, tangkap gambar batu nisan tu sekali dengan gambar kubur dia. Lepas tu masuklah komputer, print out pula kan. Print out, okay, bawa dokumen tu, tunjuk. Okay, ni kubur si mati ni, kubur ayah opah. Barulah dia percaya bahawa orang ni dah tak ada dah. Sampai macam tu sekali lah, maksudnya waris perlu dibuktikan dengan ada bukti. Tak boleh sekadar kita cakap dengan lisan je. Tak boleh. Kita pergi ke pejabat pusaka, okay, orang ni tak ada, orang ni tak ada, orang ni tak ada, dia tak percaya. Dia mesti minta bukti. Kalau adik-adik sekian mati, apa bukti dia? Kan? Jadi bukti yang digunakan tu ialah bukti yang berkaitan dengan surat dia lah, surat akuan mati. CJ mati tu kena ada. Baik. Kemudian mati hukmi. Mati hukmi ialah mati yang tidak disaksikan atau kematiannya tidak dapat dibuktikan dengan nyata. Tetapi dihukum sebagai telah mati oleh hakim melalui anggapan kematian. Baik, mati hukmi ni dia jadi terhadap orang yang hilang ataupun dia tak balik-balik tanpa khabar, tanpa berita, tanpa apa. Kita tak tahu orang tu hidup ke mati. Jadi hakim dia akan keluarkan bukti. Hakim akan keluarkan surat mati melalui anggapan kematian bahawa orang sekian dah mati. Jadi di Malaysia ni mahkamah dia ada akta lah, akta 108, akta keterangan. Mahkamah akan keluarkan anggapan kematian itu atau seorang itu kata dia dah mati selepas 7 tahun kehilangan dia. Selepas 7 tahun dari tarikh kehilangan dia. Ya, orang tu dah hilang 7 tahun, tak ada khabar berita, tak ada apa-apa lah kan. Maklumat apa kita tak dengar, selepas 7 tahun tak balik, kan hilang, maka mahkamah akan keluarkan bahawa orang sekian telah mati. Bila mahkamah akan keluarkan surat tu, dia sama je lah macam surat akuan mati tadi ni. Jadi surat tu boleh digunakan untuk memfaraikan harta benda si mati. Jadi duit dalam bank dia kita boleh keluarkan guna surat tadi ni, surat mati tu. Nama yang ada di geran ke, nama kereta ke, kita boleh tukar.
nama sebut dengan menggunakan surat kuasa lah. Surat kuasa ni kita dapat selepas pusaka kecil keluarkan surat kuasa ni. Jadi nak dapat surat kuasa tu pun selepas lengkap lah dia punya step-step tadi. Dah selesai dah bab waris, kan, dah selesai dah bab isi borang harta yang ada, barulah dia akan keluarkan surat mati. Baik. Jadi mati hukmi tadi, siapa yang keluarkan? Hakim yang akan tentukan seorang itu mati selepas 7 tahun kehilangan dia. 7 tahun daripada tarikh kehilangan. Baik. Seterusnya, waris hidup. Yang kedua, rukun yang kedua ialah waris. Waris mestilah hidup ketika pemilik harta meninggal dunia. Baik, berkenaan dengan waris hidup ni, tak kisahlah waris hidup berapa saat pun selepas kematian si mati. Contohnya, dalam satu kenderaan ada 5 orang. Ada ayah, ada 4 orang lah mudah. Ada ayah, ada abang, ada kakak, ada adik. Ada 4 orang. Okay? Ada ayah, ada abang, ada kakak, ada adik. Jadi bila berlaku satu accident, satu kemalangan, si ayah ni mati dulu. Okey, si ayah mati. Kemudian seminit selepas tu atau beberapa saat selepas tu mati pula si abang. Kemudian selepas itu pula mati pula si kakak. Maksud mati tu tidak serentak. Last adik berjaya hidup. Okey, contoh adik berjaya hidup. Jadi adik tahu siapa yang mati dulu, siapa yang tak mati dulu. Ataupun bila dapat surat mati tu, kan dia ada masa kematian. Okay, ayah mati sekian-sekian, abang mati sekian-sekian, kakak mati sekian-sekian. Baik. Jadi, bila ayah mati dulu, kan, abang tadi ni, abang dan kakak dikira sebagai waris. Jadi, ketika kita nak menyelesaikan pembahagian pusaka, abang dan kakak ni termasuk dalam senarai waris yang hidup ketika pemilik harta mati. Kemudian bila dah selesai dah dapat dah bahagian abang, bahagian kakak, bahagian adik, bahagi pula harta abang. Abang dah mati kan? Abang dah mati. Bahagi pula bahagian abang. Kakak masa tu, kakak masih lagi dikira sebagai ahli waris. Bila dah bahagi bahagian abang selesai, bahagi pula bahagian kakak. Sebab kakak dah mati. Mati selepas abang. Jadi dia dah dapat dah harta abang, harta ayah dia dah dapat, barulah bahagi pula pada ahli waris yang lain. Jadi, jadi kita kena tahulah waktu kematian seseorang tu. Kalau berlaku kematian yang macam tu, dia jadi masalah jami'ah lah. Kena selesaikan satu. Selesaikan harta ayah dulu, kan, kemudian selesaikan harta abang pula. Yang mana abang tu mesti dapat bahagian dia dalam harta ayah tadi. Itu selesaikan harta kakak pula. Yang kakak tu dia dapat bahagian dalam harta ayah dan harta abang, kan. Last sekali, barulah bagi pada ahli waris yang lain. Kemudian waris, untuk menentukan waris, dia ada 2 sebab. Kalau dalam kitab dah sebut 3 sebab lah. Yang pertama keturunan, kedua perkahwinan, yang ketiga ialah perhambaan. Tapi sebabkan zaman sekarang ni hamba tak ada, kan, so tak ada lah. Tapi kalau lah kata ada hamba, yang boleh menerima harta pusaka ialah tuan kepada hamba tu. Hamba tetap tidak layak untuk menerima harta pusaka. Tuan dia boleh menerima harta pusaka. Baik, ada 2 sebab lah. Satu sebab keturunan, satu sebab perkahwinan yang ada kaitan dengan si waris. Baik, bab perkahwinan. Okey. Ikatan perkahwinan, hubungan si mati dengan waris melalui perkahwinan. Yang pertama mestilah perkahwinan yang sah di sisi hukum syarak. Sah, perkahwinan yang sah. Kalau akad batil, akad fasid, itu tidak boleh menerima harta pusaka. Yang kedua, walaupun berapa saat selepas akad nikah, boleh menerima harta pusaka juga. Contohnya akad nikah, saya terima nikahnya Fatimah binti sekian dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,000 tunai. Kan, sah. Mati laki tadi ni. Mati laki tadi ni. Maka si perempuan tadi layak menerima harta pusaka. Si tadi layak juga menerima harta pusaka. Yang penting dah sah perkahwinan. Baik, walaupun pasangan belum bersama, kan, belum bersama, tapi tetap boleh menerima harta pusaka. Dia tetap dikira sebagai isteri dia yang layak untuk menerima harta pusaka. Baik, cumanya berlaku perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan isteri telah diceraikan. Okey, bila dicerai, lepas tu suami tadi mati. Baik, dalam bab ni ulama berbagi
berselisih pendapat kepada dua jenis penceraian. Satu penceraian talak raj'i, talak satu, talak dua. Dia talak yang boleh dirujuk semula. Dan cerai talak satu, cerai talak dua, maka dipanggil talak raj'i. Yang kedua berkenaan dengan cerai yang berlaku pada talak bain, talak yang ketiga yang tak boleh dirujuk. Baik. Ulama sepakat ulama empat mazhab mengatakan isteri yang bercerai dengan talak raj'i boleh menerima harta pusaka. Boleh terima harta pusaka dalam tempoh iddah. Selama tempoh iddah tu tidak habis, maka dia boleh terima harta pusaka. Ini empat mazhab sepakat. Kan? Syafi'i sepakat, Maliki sepakat, Hambali sepakat, Hanafi sepakat. Adapun talak bain, ulama berbeza pandangan kepada beberapa pandangan lah. Beberapa pandangan. Yang pertama sekali, mazhab Syafi'i mengatakan isteri tadi tidak boleh mewarisi harta pusaka sama ada isteri itu diceraikan dalam keadaan sihat, si suami dia sihat, ataupun dalam keadaan suami dia sakit. Tak boleh terima, tidak boleh mewarisi harta pusaka isteri tadi ni. Dia kena cerai talak 3. Kan? Kemudian suami dia mati. Maka isteri tadi ni tidak boleh menerima harta pusaka. Kalau talak bain, boleh, talak raj'i boleh lagi. Okey, kemudian pandangan yang seterusnya pandangan mazhab Hanafi. Hanafi kata boleh mewarisi jika belum habis tempoh iddah. Kena cerai. Kena cerai talak bain. Kan talak 3, kena cerai talak 3. Kemudian ada tempoh iddah 3 bulan 10 hari. Kan 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan tu matilah si suami ni. Maka mengikut mazhab Hanafi, isteri tadi boleh menerima harta pusaka. Adapun mazhab Hambali katanya boleh mewarisi, isteri tadi ni boleh mewarisi harta pusaka selagi mana isteri tadi ni belum berkahwin lain. Maksudnya pada habis tempoh iddah pun isteri tadi boleh bekas isteri tadi boleh mewarisi harta suami dia selagi mana dia tak kahwin lain lagi. Bila dah kahwin lain habis lah, tak boleh lah. Dah kahwin lain tak boleh dah mewarisi harta pusaka. Ataupun dia murtad. Dia murtad masuk agama lain, maka tidak boleh juga mewarisi harta pusaka daripada bekas suami dia dulu. Baik. Adapun mazhab Maliki, dan mazhab Maliki berpandangan bahawa isteri tadi boleh mewarisi harta pusaka walaupun dah habis tempoh iddah, walaupun dah kahwin lain. Dah habis tempoh iddah, dah kahwin lain dah, boleh juga mewarisi harta pusaka. Jadi kalau dia kahwin banyak laki, kan? Kahwin laki pertama, cerai. Kahwin pula laki kedua, cerai. Kahwin pula laki tiga, cerai. Dia boleh mewarisi harta pusaka daripada semua laki-laki dia yang dia cerai tadi ni. Boleh. Tapi kalau perkahwinan itu berlaku dalam keadaan sakit. Maksudnya dia kahwin dengan laki yang memang sakit nak mati dah. Kan? Dia kahwin dengan laki tu, memang dah tahu dah. Laki ni ada penyakit, dan penyakit tu memang mematikan. Maksudnya lelaki ni tak boleh hidup lama dah. Maka perkahwinan tadi ni dikira sebagai perkahwinan yang batil dan tidak boleh mewarisi harta pusaka. Baik. Jadi perempuan yang berkahwin pada mazhab Maliki, perempuan yang berkahwin dengan orang lelaki yang ada penyakit yang boleh membawa kematian. Yang semua penyakit boleh bawa kematian kan, macam sakit jantung, sakit betul. Tapi yang ni maksudnya sakit tu memang tak lama dia akan mati. Kan, doktor dah bagi tahu dah orang ni tak hidup lama. Dia boleh hidup 3 bulan je, 4 bulan je, sekian-sekian je. Kan? Maka perkahwinan tadi ni perkahwinan yang batil lah. Tidak batil dan tidak boleh, perempuan tadi tidak boleh mewarisi harta pusaka. Baik. Seterusnya berkaitan dengan waris yang dikaitkan dengan qarabah ataupun keturunan kaum kerabat. Okey. Semua waris yang ada kaitan dengan si mati. Sebanyak 23 waris. Dan 23 waris tidak termasuk tuan hamba tadi lah. 23 waris. Memang ada banyak waris kan, rata-rata waris tak ada. Tapi 23 orang je, ataupun 23 pangkat orang je yang boleh mewarisi harta pusaka. Yang kita termasuk lah, kan ada 15 waris lelaki, ada 10, 14 waris lelaki, ada 9 waris perempuan. Tidak termasuk tuan hamba. Maka 23 ahli waris. Semua waris ni tidak termasuk anak angkat. Walaupun anak angkat tu dibinkan kepada si mati. Kan ada anak angkat yang kita ambil. Walaupun kita sayang macam mana pun anak angkat tetap tidak layak menerima harta pusaka. Anak angkat boleh menerima
wasiat. Yang mana wasiat itu tidak lebih daripada 1/3. Adapun al-furud muqaddarah, anak angkat tidak boleh ataupun tidak dapat, sama ada fardu yang telah ditetapkan ataupun asabah. Anak angkat tak boleh. Baik, antara keturunan juga ialah anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan. Baik, anak dalam kandungan ibu. Anak dalam kandungan ibu ni, Allah SWT Muhammad, ulama berbeza pandangan lah pada tempoh, berkenaan dengan tempoh anak yang ada di dalam kandungan. Baik. Antara syarat dia ialah anak yang dilahirkan tadi mesti hidup. Itu syarat dia. Anak yang dilahirkan tadi mesti hidup. Kemudian okey, dalam mazhab Syafi'i, anak tadi ni mestilah dah ada dalam perut ibu semasa ayah dia meninggal dunia. Sekurang-kurangnya dia dah tempoh 6 bulan. Dah 6 bulan dah ada dalam perut ibu. Berikut mazhab Syafi'i. Dan ni jumhur, yang ni mazhab Syafi'i dan pendapat yang paling kuat. Pendapat ulama yang paling kuat 6 bulan. Ada yang kata 3 bulan, ada yang kata 9 bulan, tapi pendapat yang paling kuat ialah 6 bulan. Dan tempoh 6 bulan anak dah kandungan hamil dalam tempoh dah ada sampai tempoh 6 bulan. Kemudian si suami mati ataupun si ayah mati. Bila ayah mati, maka anak tadi layak mendapat harta pusaka jika dia dilahirkan hidup. Okey, paling lama berapa? Paling lama ada banyak pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia ada dalam mazhab Syafi'i mengatakan 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun paling lama. Ada yang kata dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa 2 tahun je paling lama. Kan, kandungan paling lama 2 tahun. Kalau kita di Malaysia ni yang makruf lah. Yang makruf, anak akan dilahirkan selepas 9 bulan 10 hari. Ataupun doktor macam mana pun, kalau tak 9 bulan 10 hari dia tak lahir lagi, dia nak belah perut bagi lahir juga. Di Malaysia macam tu. Dia tak boleh biar sampai 10 bulan, sampai 11 bulan, 12 bulan. Doktor akan pelik. Doktor akan pelik. Dia nak belah juga perut bagi keluar ke anak. Sebab dia kata nanti dah terlalu ni dah. Sedangkan dalam sejarah dunia kajian pernah buat kandungan mencapai 2 tahun. Kandungan mencapai 4 tahun. Pernah juga kandungan mencapai sampai 5 tahun dalam perut. Tapi kebiasaannya adalah 9 bulan lah. 9 bulan, 10 hari ataupun 37 minggu, 38 minggu kan. Anak kalau di Malaysia ni kena dilahirkan. Doktor akan belah perut, lahirkan juga. Jadi pembagian harta pusaka anak tadi ni boleh dibahagikan selepas dilahirkan anak tadi ni. Lahirkan anak, hidup. Okey, maka kena masukkan nama anak tadi ni dalam ahli waris. Kalau laki-laki, kalau perempuan-perempuan lah. Kalau ikut mazhab Hanafi, dia kata paling lama 2 tahun. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata la yabqa alwalad fil batni ummihi akthar min sanatain. Anak tidak akan kekal dalam perut ibu lebih daripada 2 tahun. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Abu Hanifah memberi pandangan berdasarkan hadis ni, bertempoh paling lama hamil ialah 2 tahun je. Kemudian adapun mazhab Hanbali, dia ikut mazhab Syafi'i. Dia pandangan yang paling kuat lah 4 tahun ni. Mazhab Maliki dia berbeza pada banyak pandangan. Ada yang kata 5 tahun, ada yang kata 4 tahun, ada yang kata 7 tahun. Kan, salah seorang ulama dalam mazhab Maliki, Muhammad bin Hakim, kata tempoh paling lama ialah setahun. Setahun tu pula ikut bulan hijrah. Ini setahun 354 hari je. Lebih pada tu tak ada dah. Baik. Tapi pendapat yang paling kuat, paling asah ialah 4 tahun mengikut mazhab Syafi'i. Baik. Seterusnya ialah harta peninggalan. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga ialah harta peninggalan. Baik, harta peninggalan iaitu apa yang dimiliki oleh seseorang semasa hidup dia dan kekekalan miliknya itu sehingga kematian dia. Jadi apa yang seorang itu miliki semasa hidup dia dan itu milik dia. Bukan pinjaman daripada orang lain ke, bukan itu, bukan ini, dan memang milik dia yang sebenar, maka harta itu adalah harta peninggalan si mati. Dan harta pula terbagi pada dua.
bagi pada 2, iaitu harta alih dan harta tak alih. Harta alih dan harta tak alih. Harta yang boleh dialih dan harta yang tak boleh dialih lah. Contohnya, harta yang alih ialah pakaian, barang kemas, kenderaan, peralatan rumah, wang tunai, simpanan, saham dan lain-lain. Kan? Semua tu harta alih. Apa harta tak alih? Ialah tanah. Kan? Termasuk apa yang ada di atas tanah, pokok-pokok dan sebagainya. Permukaan tanah, bangunan yang apa yang ada di atas tanah kan. Bangunan apa yang ada di dalam tanah, rumah, bangunan, harta karun pula dah. Apalah yang ada di atas tanah itu kan, pokok-pokok dan sebagainya tu, itu termasuk harta peninggalan si mati lah. Baik, cuma perincian harta tu kita tengok sikit. Dikir harta pusaka 8 benda. 8 benda. Tanya ialah semua harta yang ditinggalkan oleh si mati yang diperoleh semasa hayatnya secara halal melalui jual beli, pusaka, hibah, wasiat, hadiah atau sedekah dan sebagainya. Semualah yang berkaitan dengan si mati, harta yang diperoleh si mati semasa hayat dia. Selagi mana harta itu halal. Okey. Yang kedua ialah sewa yang masih belum dijelaskan kepada si mati. Si mati ada sewa rumah, ada buat rumah sewa. Maka duit sewa itu selagi mana tidak rumah tu tidak difaraikan, selagi itulah dikira sebagai harta pusaka. Bila dah difaraikan, dah dapat bahagian masing-masing, rumah tu dapat kat siapa, okey, itu jadi milik dia. Tapi selagi mana harta tu tidak difaraikan, duit rumah sewa tadi ni ialah duit harta pusaka. Orang yang tolong kutip dia tak boleh makan kat dia. Dia mestilah bahagi kepada semua ahli waris. Tapi banyak kes yang berlaku, duit rumah sewa si mati ni dimakan oleh orang yang tolong kutip. Itu salah. Kecuali memang semua ahli waris sepakat bagi kat orang tu, bagi kat waris sekian-sekian tu untuk menguruskan dan untuk bagi kat dia terus lah. Kan? Maka dia boleh lah guna. Tapi kalau harta tu belum difaraikan dan belum jadi milik dia, dia hanya boleh tolong kutip je lah. Dia hanya boleh tolong kutip je. Macam penama lah. Yang penama kabel SP. Kan? Kabel SP, kabel SG. Kan? Kabel SP ialah apa? Kumpulan wang simpanan pekerja. Kabel SG, kumpulan wang simpanan guru. Kalau penyawat awam dia adalah kabel SG ni. Kalau penyawat swasta macam kita ni, Allah tak ada kan? Tak ada. Jadi penama kabel SP, penama kabel SG tu dia hanya penama orang yang menguruskan je. Bukanlah dia dapat kat dia duit tu. Dia hanya menguruskan. Senang ada penama. Maksudnya bila ada penama, kan macam kabel SP kan, kita dah letak dah penama tu, sekian-sekian. Jadi bila kita mati, seminggu je kita mohon, kan, kita pergi mohon untuk menguruskan, untuk dipindahkan kabel SP tu pada akaun penama. Seminggu je. Ya, seminggu je kabel SP akan pindahkan tak kira lah berapa ratus ribu dalam seminggu, pak, masuk dalam akaun si penama. Saya pernah buat seminggu je lah. Betul, kalau ada yang lebih tempoh lebih lama kan, 2 minggu, 3 minggu, Wallahualam. Tapi yang pengalaman saya sebelum ni, buat seminggu je, terus masuk dalam akaun penama. Dia tak renyah lah. Dia tak ada step yang berat, tak ada. Kita pergi, tunjuk surat mati, kan, isi borang, sekian-sekian, bawa surat, tak payah surat kuasa lah. Bawa surat mati, okay. Dia check kita, tengok IC kita, oh kita penama. Dia minta nombor akaun, terus dia masukkan dalam akaun kita. Jadi kita boleh bahagikan terus kepada ahli waris. Jadi harta-harta pusaka yang ada penama, kita tak perlu dah masukkan di dalam borang pusaka kecil. Kan, kalau kita pergi daftar kat pusaka kecil, dia suruh kita isi segala harta si mati. Dia suruh kita isi sebab dia nak buat pembahagian. Tapi kalaulah kita lah penama, so kita tak perlu isi lah dalam tu. Tak perlu isi. Sebab harta yang perlu diisi dalam borang pusaka kecil tu ialah harta yang tidak boleh dituntut. Tidak boleh dituntut begitu saja oleh waris. Contohnya duit dalam bank. Duit dalam bank tak ada penama. Jadi siapa yang nak tuntut? Okey. Jadi kena buatlah simpanan. Dia tulis simpanan si mati di dalam akaun Maybank contohnya kan, sebanyak 30,000.
Kan? Okey. Jadi pusaka kecil akan keluarkan surat kuasa. Kan seperti yang diberi kuasa antara ahli waris, seorang dia akan pilih untuk dia bagi kuasa. Surat kuasa tu dia akan diberikan, dan surat kuasa tu kita kena bawa pergi ke bank ke mana ke untuk kita keluarkan duit si mati. Tapi dah tempoh lama sih lah, sebulan lebih macam tu, untuk dia pindahkan kepada akaun orang yang diberi kuasa je lah. Orang yang ditanggungjawabkan untuk menguruskan harta si mati oleh pejabat pusaka kecil. Tapi kalau dah ada penama macam KWSP kan, KWSG ni mudah. Mudah. Sebab tu elok kita letak penama. Mudah sikit. Kemudian hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian dia. Selepas mati kan ada orang pula nak bayar hutang si mati. Maka hutang itu termasuk juga sebagai harta pusaka sebab dia milik si mati. Kemudian dividen, faedah yang terbit pada harta si mati. Mungkin si mati pernah main saham ke macam mana ke, kan ada saham dalam bank sekian-sekian, maka itu pun termasuk dalam harta pusaka. Kemudian ada pencen. Pencen yang belum sempat ditunaikan oleh si mati semasa hayatnya. Ya, tuan-tuan kalau nak tanya boleh tanya di ruang komen. Nanti Ustaz Taufik bagi tahulah sebab saya tak tengok audio kan. Ada apa-apa nak tanya boleh tanya di ruang komen. InsyaAllah sebenarnya saya nak santai je. Tapi dah tak nampak audio kan, so jadi terteruskan je. Baik. Abang Ustaz, saya tengok. Okey, baik. Cek tu lah. Okey, baik. Okey, kemudian pencen yang belum sempat ditunaikan oleh si mati semasa hayatnya. Pencen lah, duit pencen yang sepatutnya si mati dapat, bukan ahli waris dapat lah. Duit pencen yang sepatutnya si mati dapat masa hayatnya itu adalah duit harta pusaka juga. Pencen yang si mati, milik si mati, bukan milik ahli waris. Dia ada dua lah, satu pencen si mati, satu pencen dapat pada waris. Nanti kita tengoklah insya-Allah. Dia dipanggil pencen terbitan. Itu kita tengok pada harta yang bukan pusaka lagi insya-Allah. Baik, yang ketujuh ialah barang yang terbit selepas mati seseorang dari usaha si mati semasa hayatnya. Jadi mungkin apabila si mati buat bisnes dengan orang sekian-sekian. Mengikut perjanjian dia, bila seorang ni mati ataupun salah seorang mati kan barulah dapat keuntungan dan sebagainya. Maka harta tu juga daripada hasil usaha si mati juga menjadi harta pusaka. Yang terakhir harta penama lah. Harta penama ni harta yang dinamakan kepada si mati. Peta nama dia, rumah nama si mati. Okey, harta-harta tu turut menjadi harta pusaka juga. Baik, seterusnya harta yang tidak dikira harta pusaka. Okey, ada banyak lah. Antaranya ialah harta yang telah diberikan oleh si mati kepada orang lain semasa hayatnya. Semasa hidup tak kisahlah si mati bagi apa pun. Kan, semasa hidup bagi apa pun kepada siapa pun, itu adalah hak dia, hak si mati. Dan hak si mati dia nak bagi apa, dia ikut suka adalah harta dia. Cumanya berkaitan dengan hak ni, kita ni sikit, berkaitan dengan hak seseorang ataupun ayah lah, contoh ayah. Seorang ayah ni dia tak boleh bagi harta dia semua kepada seorang anak. Kan, dia tak boleh bagi harta dia semua kepada seorang anak. Contoh dia ada anak 3 orang atau 4 orang ataupun 5 orang. Dia suka kat anak bongsu contohnya, ataupun dia sayang kat anak bongsu, semua harta dia bagi kat anak bongsu. Tak boleh. Hukum dia makruh tahrim. Sebab pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat, ada seorang lelaki ni, dia bagi harta dia semua pada seorang anak dia. Kemudian bila anak-anak lain datang mengadu pada Rasulullah SAW, bila ada seorang sahabat cerita pada Nabi SAW akan perbuatan sahabat yang lain tadi ni, Rasulullah marah. Rasulullah minta lelaki tadi ni tarik balik ataupun ambil balik apa harta yang dia bagi pada anak bongsu tadi ni. Jadi berdasarkan hadis tu, Allah SWT, perbuatan si ayah tadi ni ialah makruh tahrim. Dia makruh yang nak sampai kepada haram. Dia tak boleh, dia tidak adil. Dalam bab keadilan, perbuatan tersebut tidak adil.
Baik. Kalau dalam kaedah usul, dia berkaitan dengan keadilan yang mampu dilakukan. Maka bila keadilan itu mampu dilakukan, seorang tu wajib buat. Adapun keadilan yang tak mampu dilakukan, contohnya apa? Kita nak bahagi kasih sayang. Kasih sayang ni kita tak boleh bagi sama. Kasih sayang, dia berkaitan dengan perasaan. Kan? Okey, yang tu dimaafkan. Adapun keadilan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ni, perbuatan bukan perasaan, perbuatan, maka kita boleh buat. Kita boleh buat, maka itu wajib dilakukanlah. Jadi harta mestilah dibahagikan sama rata. Eloklah supaya tidak berlaku al-iza, sakit pada perasaan dan sebagainya. Tidak berlaku benda tu. Walaupun itu memang hak milik orang, hak milik kita, tapi kita kena fikirkan juga perasaan anak-anak yang lain lah. Baik. Kemudian yang kedua, harta yang telah dijual oleh si mati. Sama lah, harta yang telah dijual tak boleh jual sebab dia jadi milik orang lain, pindah milik. Harta yang telah diwakafkan, sama juga khairat kematian. Baik. Sekarang ni banyak khairat kematian. Jadi khairat kematian ni mengikut kajian, dia bukan harta pusaka. Bukan harta pusaka. Jadi khairat kematian siapa akan dapat? Siapa yang pergi tuntut dia akan dapat. Contohnya, macam hari tu sama juga saya pernah buat. Tapi selepas dah 3 bulan dah bagi kita buat. Bila kita mohon kepada pejabat pusaka kecil, dia ambil masa 6 bulan. Dia ambil masa 6 bulan untuk diluluskan. Untuk kita dapat surat kuasa tu. 6 bulan baru dapat surat kuasa. Memang sangat lama. Sebab tu kita tak boleh lambatkan urusan pusaka ni. Bila mati je mak ayah, bila mati je orang sekian, terus dah selesai dia punya urusan jenazah, hak jenazah tu kita dah selesaikan semua, terus kita buat pembahagian harta pusaka. Kalau melibatkan pejabat pusaka kecil dan sebagainya, terus kena pergi. Dia kena isi borang. Sebab paling cepat 6 bulan. Tak tahulah dia buat apa kan. Dia kata macam tu, tempoh 6 bulan barulah kita dapat surat kuasa. Jadi dalam tempoh 6 bulan, macam khairat kematian ni kan, contohnya macam kita ada bank. Macam bank rakyat. Okay, bank rakyat dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Siapa yang buka akaun bank rakyat dia ada khairat kematian. Kalau tak salah 1,200. Jadi kalau pemegang akaun mati, bank rakyat akan bagi kepada waris yang tuntut 1,200. Jadi saya pernah hari tu, bila dah dapat surat kuasa barulah kita pergi ke bank. Bank kata tak dapat dah lah. Sebab dia kena mohon dalam tempoh 3 bulan selepas kematian. 3 bulan selepas kematian barulah dapat. Jadi untuk mohon tu macam di bank rakyat contohnya kan, dia tak perlu surat kuasa. Dia terus bawa surat mati je, CJ mati. Bawa CJ mati terus pergi mohon. Dia bank terus akan urus dalam sebulan pak masuk akaun. Mudah. Tapi tak ramai orang tak tahu. Dia khairat kematian ni banyak lah. Tiuntok ada khairat kematian. Itu, ini, macam-macam. Banyak syarikat buat khairat kematian sekarang ni. Jadi, khairat kematian dia bukan harta pusaka. Dan dia boleh, siapa yang tuntut dia dapat khairat kematian. Baik. Seterusnya, ialah pemberian oleh orang-orang yang menziarahi kematian. Kan kita buka tabung kan. Orang bila mati jenazah, mati seorang, orang pun datang ada sedekah. Jadi duit yang orang sedekah tu bukanlah harta pusaka dan dia boleh digunakan untuk menguruskan untuk urusan kematian lah. Untuk urusan kematian ke, nak buat kenduri ke, nak buat tahlil ke, kan. Kos duit tu boleh digunakan. Kita tak boleh buat tahlil guna duit si mati, tak boleh. Kita tak boleh buat sedekah guna duit semati, tak boleh. Sebab itu bukan duit semati. Bila dia jadi harta pusaka, dia milik waris. Kecuali waris sepakat. Semua sepakat. Okey, kita gunalah duit ayah dalam amount sekian-sekian. Dan 1,000 ke, kita buat sedekah. Contohnya kan, tak apalah. Tapi kalau ada waris yang tidak setuju, maka tak boleh. Tak boleh gunakan duit sekian-sekian untuk buat ibadat atas nama si mati, tak boleh. Mesti guna duit bukan duit semati lah. Sebab duit harta pusaka dah jadi milik waris. Jadi duit pemberian orang-orang tadi boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Ikut suka lah nak guna untuk apa pun. Orang yang menguruskan si mati tadi,
dia bolehlah guna buat tahlil dan sebagainya, bayar itu bayar ini boleh. Kemudian faedah kematian. Ada faedah macam lebih kurang macam khairat kematian lah. Kan ada amount tambahan ke USP. Dah keluar duit USP dah keluar dah. Dia dapat amount tambahan yang lain lagi ni untuk ahli waris. USP bagi. Boleh, iaitu bukan harta pusaka. Siapa yang tuntut dapat. Kemudian ada imbuhan pampasan sagu hati daripada syarikat-syarikat yang si mati pernah bekerja dulu. Lepas tu ada pencen terbitan. Pencen terbitan ni macam penyewa awam lah. Kalau penyewa awam, pencen terbitan ni dah hanya bagi kepada isteri dan anak. Isteri dan anak. Kalau kita buka JPA kan, Jabatan Penyewa Awam kan, dia ada terang berkenaan dengan pencen terbitan ni. Dia pencen terbitan ni dia bukan semua waris dapat. Dia dah tentukan dah. Pada yang dapat adalah ahli keluarga. Ahli keluarga terdekat lah. Maksud kalau mati suami, isteri dapat. Kalau mati isteri, suami dapat. Kalau suami isteri tu kerja kerajaan lah, kemudian anak-anak dapat. Dia akan bagi secara bulanan. Kemudian yang seterusnya ganjaran terbitan. Ganjaran terbitan ni lebih kurang macam pencen kot, cuma dia bukan bagi bulanan, dia bagi sederap tu sekaligus. Okey, yang ni yang akan dapat ialah ibu dan ayah si mati, isteri atau suami yang mati lah, yang hidup, kemudian anak-anak. Ini yang akan dapat ganjaran terbitan. Dah tentukan dah. Ahli waris yang lain memang tak boleh nak tuntut lah. Pihak JPA dah tetapkan dah seperti yang akan dapat ganjaran terbitan ni. Kemudian perkeso. Perkeso juga bukan harta pusaka. Dia hanya perkeso ni hanya akan dapat kepada ahli keluarga terdekat juga. Kalau mati suami, isteri dapat. Mati isteri, suami dapat dan anak-anak. Semua anak-anak dapat. Okey, jadi suami atau isteri dia akan dapat seorang 300. Yang ini wallahualam sama ada dia tetap ataupun berubah-ubah wallahualam. Tapi ikut pengalaman saya sebelum ni, saya pernah ni dapat isteri atau suami dapat 300, anak-anak, semua anak-anak tak kira berapa orang, dia akan dapat seorang 100. Seorang RM100 sehinggalah umur anak-anak tersebut mencapai 21 tahun. Tapi kena mohon lah. Kita pergi mohon, dia akan bagi lah. Sampailah anak-anak tersebut berusia 21 tahun. Yang ayah tadi, ayah atau suami, wallahualam, saya tak tahu dia dapat sampai umur berapa tahun. Tapi memang setiap bulan akan dapat 300. Anak-anak akan dapat 100. Tapi semua amount tu akan dimasukkan dalam satu akaun je. Akaun akaun yang paling tua lah. Kalau mati tu ibu, dia masuk dalam akaun ayah. Ayah perlu amanah, perlu keluarkan duit tersebut, bagilah kepada anak-anak dia. Kalau anak dia masih kecil, dialah yang uruskan. Tapi kalau anak dia dah besar dah, 15 tahun ke atas, bagi anak dia pegang sendiri duit. Kan? 100 dan sebagainya. Ikut pengurusan dia lah. Tapi dia tak boleh guna duit tu untuk diri dia. Mesti bagi pada bahagian, mengikut bahagian masing-masing. Sebab setengah kes, banyak kes lah kita jumpa kan. Anak dah besar, ayah tadi dapat duit sengap je. Dia sengap, simpan kat dia seorang je. Duit tu masuk setiap bulan. Kan? Anak tak bagi, anak minta duit tak dapat. Ini amanah lah, sifat amanah yang perlu ada lah pada orang-orang yang menguruskan duit ni. Baik. Sebenarnya harta yang dipinjam tetap juga bukan harta pusaka. Harta yang dipinjam nama pun bukan harta pusaka.